apabila negeri-negeri ini telah menyertai Malaysia, bidang kuasa kerajaan negeri ada 3. Isu berkaitan dengan tanah, tadbiran tanah. Tanah termasuk hutan, sumber air, ulama. Selain pada itu semua pergi di bawah bidang kuasa tata kelola wewenang Dewi Kerama Kerajaan Persekutuan. Itu yang fundamental untuk dipahami oleh wartawan dan juga orang ramai. Ada kecenderungan akhir-akhir ini bila berlaku apa-apa kegagalan di peringkat agensi persekutuan, di peringkat kementerian, mereka seolah-olah mencari kambing hitam untuk diletakkan kelemahan tu balik kepada kerajaan negeri. Termasuklah laporan-laporan oleh wartawan pun. Contohnya adalah laporan berkaitan dengan kawal selia beras. Bila berlaku ketidakcukupan beras tempatan di pasaran, berlaku kenaikan harga beras import dan ketidakcukupan stok beras tempatan di pasaran, mereka akan cari scapegoat, kambing hitam, siapa nak dipersalahkan. Oleh kerana kebanyakan padi dan beras ni ditanam di Kedah, maka mata orang ramai tertumpu di Kedah. Maka diberatkanlah kesalahan tu, seolah-olah Kedah ni gagal dalam kawal selia padi dan beras. Sebenarnya semua tu di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan, terutama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dalam satu laporan oleh beberapa akhbar kemarin, diberitakan ada satu skandal anak syarikat kerajaan negeri, UNUN lah, gagal supply beras tempatan dalam satu kontrak yang bernilai 100 juta. Kononnya laporan tu keluar daripada SPRM dan dilontarkan ke tengah-tengah masyarakat tanpa penjelasan yang sewajarnya. Laporan tergantung, seolah-olah peristiwa itu berlaku kemarin, padahal ia telah berlaku 2016. Tahun 2016 tu saya duduk ikut beras semua lah, tapi di kamp pelarian tu. Saya pada masa tu buat humanitarian mission di kawasan-kawasan bencana. Memang saya duduk ikut beras lah tu. Tapi di tempat lain lah. Saya pun tak diadu lagi pun. Jadi bila lontaran itu dikeluarkan, atas kehendak siapa saya pun tak tahu. Gairah lah spekulasi dibina seolah-olah punca ketiadaan beras tempatan di Kedah ni, punca dia Sanusi, sorok beras. Kan? Itu spekulasi yang cuba dibina oleh netizen ataupun cyber trooper. Saya pun akan bagi mereka ni popular atas petikan-petikan yang dibuat berdasarkan laporan tu. Mereka telah menyerbu tak pakai helmet. Dalam serbuan tak pakai helmet ni, saya akan buat balasan kerana mereka telah memburukkan kerajaan negeri. Seolah-olah perkara itu disebabkan oleh kerajaan negeri, maka beras tempatan tak ada. Orang-orang yang tidak memakai helmet ketika membuat serbuan di media sosial akan diburu. Saya beri masa 24 jam untuk menarik balik posting-posting mereka yang memberi gambaran bahawa skandal beras tempatan ini adalah ada kaitan dengan kerajaan negeri Kedah, anak syarikat kerajaan negeri Kedah ataupun pemimpin-pemimpin kerajaan negeri Kedah. Dalam tempoh 24 jam, kiranya posting itu tidak ditarik balik, dipadam, kita akan arahkan pasukan peguam memburu semua pemilik akaun tu untuk kita ambil tindakan mahkamah. Termasuk kepada akhbar-akhbar yang membuat laporan tergantung, memberi gambaran yang salah kepada orang ramai. Termasuk kepada wartawan-wartawan yang menulis berita itu, termasuk kepada syarikat akhbar yang menerbitkan berita itu, kepada orang yang memanjang-manjangkan berita yang tidak benar itu, supaya menjadi satu pengajaran kepada orang ramai. Kalau nak menyebarkan sesuatu berita, menyampaikan satu maklumat, mestilah maklumat yang penuh, yang memberi maklumat yang lengkap dan berdasarkan kepada prinsip keadilan kepada pihak-pihak yang terbabit dalam
berita seperti itu. Kalau tengok dalam surat yang dihantar oleh seorang petani muda, pesawah muda daripada Kedah, Shimir Yunusi. Dia kata, dia panggil saya Tuan Haji lah, sebab stream, formal, dia kata Tuan Haji, dan surat dia tu yang saya dah forward. Ni saya sampai, saya rasa harap-harap besok pagi, Bang Mat dah baca dah, Menteri Pertanian dah baca. Dia kata, teruk tak teruk di Kedah ni, bila mereka menggunakan padi yang dibekalkan oleh pembekal padi, yang dilantik oleh pihak Kementerian Pertanian, oleh Jabatan Pertanian. Dia pakai benih dia. Benih tu dia kata, dalam 7 kali pengalaman dia, 5 kali benih tu tak boleh mencapai 2 tan 1 hektar. Tak boleh capai, dia cakap. Maka mereka belilah, mereka ambil benih yang elok, mereka simpan untuk kegunaan tuaian yang bulan, taburan yang bulan April lepas. Dia orang simpan ni. Tahu apa? Bila mereka mula tak nak ambil benih ni, sindiket benih ni pula bergabung dengan kilang dengan mengatakan kalau dia tanam sendiri tak akan ada kilang ambil padi dia. Tengok kejahatan ni, tuan-tuan. Malaysia kalau merdeka 66 tahun, tuan-tuan, bukan tentang gantung bendera lagi dah. Penghinaan ke atas petani. Dalam surat tu ada. Saya harap besok bila Yang Berhormat Menteri Pertanian baca, Yang Berhormat turun dan tanya sini, sebab orang ni tak pakai nama samaran. Dia pakai nama dia dan dia tahu latar belakang dia. Beliau adalah seorang penerima anugerah DIN, pelajar terbaik pada zaman dia. Dihantar untuk buat praktikal di Thailand, pengkhususan duduk bersama dengan kedutaan kita, pergi kaji kemajuan di Thailand. Balik dia jadi petani. 7 musim dia jadi petani, dia cerita kat saya, bang, ini ugutan dia. Kita beli padi tu, kita tanam padi angin. 30%, 40% adalah padi kosong yang dihantar dengan niat nak menipu kita. Kena beli sebab sistem ni telah membentuk kartel yang jahat. Saya sebut kata jahat. Jadi dia kata, dia maju, orang berpendidikan, dia kata tahun depan ayah, dia sebab dia kerja dengan ayah dia lagi, padi yang mana kita ada ni, yang cantik ni ayah, kita jangan jual, kita rugi tak apa tahun ni. Tahun depan kita tabur benih kita sendiri daripada hasil 60% yang ada ni. Rugilah, rugi bertalu. Bila berita ni tersebar, dia diugut. Kalau kamu tak beli, dia sindikator ni kan, subsidi ni daripada baja, daripada bekal benih padi sampai ke kilang semua. Dia kata nak tabur je, dia tulis dalam surat tu. Dan saya harap besok YB Bang Mat Sabu akan sempat baca. Dia kata mereka terus saja bagi tahu, kau tanam pakai benih kau sendiri, tak ada kilang akan beli. Tengok. Tuan-tuan boleh tahu dahsyat tak dahsyat. Petani di Kedah ni keturunan pahlawan, parang tajak semua ada. Line-line berline-line dalam ikatan padi di sana. Tapi tak boleh tembus, tuan-tuan. Dengan sindiket ni. Jadi akhirnya mereka boleh buat apa? Kalau dah tanam, nanti kilang tak nak beli. Jadi macam mana? Sekarang bila kita pecah isu ni dan tuan-tuan sokong tentang apa yang disebut sebagai rahsia terbuka pemerasan dan juga penindasan ke atas petani. Kita jadikan tema Merdeka tahun ni. Yang kerajaan buat tema kerajaan, kita ikut. Ini tema kita ni. Orang-orang yang bermain di dalam stream, di dalam Facebook ni, adalah membela petani selepas 66 tahun. Tak payah cerita tentang gaji rendah, tak payah cerita lagi tentang kenaikan gaji penjawat awam, tak payah cerita lah apa. Kita cerita dulu petani, iaitu pekerjaan tertua di kalangan orang Melayu. Bangsa kita ni, pekerjaan tertua dalam bangsa kita ni petani. Masih lagi dipulas dengan semikian rupa. Saya sangat-sangat gembira menerima surat tu. Detail dia tulis dalam format kerana beliau seorang yang berpendidikan tinggi. Dia tulis dalam format laporan yang saya katalah, pastilah turun dekat mana-mana pun orang akan faham. Kalau tak ada tindakan, besok saya akan share surat tu secara terbuka dekat page supaya tuan-tuan viralkan. Saya bagi dulu peluang supaya Menteri Pertanian baca. Kalau ambil tindakan, alhamdulillah. Kalau tak ambil, kita sama-sama support surat tu. Supaya surat tu menjadi satu bukti bagaimana kekejaman dan mafia ni masih ada dalam negara kita. Dan mereka menindas golongan yang paling berada di bawah, petani kita. Mafia ni bekerja dan menindas petani kita di bawah. Kita berlawan sama-sama. Kita isi kemerdekaan 66 tahun ni, tuan-tuan, dengan sedikit pembaharuan.
Tak ada baju bendera, tak ada bendera di kereta pun, tetapi kita pandangkan sekarang ni petani itu di setiap petak sawah, di setiap ladang sawit, di setiap kebun getah yang mana ada penindasan, bayangkanlah di situ bendera kita terpacak. Untuk mengatakan 66 tahun tak guna bercerita tentang perkara yang besar-besar. Kita nak bina bangunan tinggi mana lagi, kita nak cerita bahawa kita ada bandar teknologi, kita nak cerita tentang Tesla nak datang Malaysia, kita nak cerita Boeing ke Airbus nak datang Malaysia. Kita kata selesaikan dulu masalah yang menjadi pekerjaan dan menjadi naratif tertua dalam negara kita, iaitu orang Melayu adalah bangsa petani yang mendukung negara ni sebagai negara pertanian sejak dulu dan kemudian sebelum kita pergi negara industri. Dan hari ini kita kata di tengah-tengah kita kembali nak kena melihat kepentingan 925,000 orang mereka yang berada dalam sektor pertanian, peternakan dan juga nelayan dengan spesifik 180,000 orang sebagai petani, spesifik lagi 125,000 orang petani di Semenanjung, spesifik lagi kira-kira 40 ke 50,000 orang petani yang ada di Kedah yang berada dalam lingkaran ni. Dan ketika petani memerlukan pembelaan kerana mereka kini dah jadi front line. Kalau dulu COVID-19 kita letak doktor, pekerja kesihatan, semua ni sebagai front line. Kita nak datang kepada era di mana keterjaminan makanan terjejas. Era di mana sektor makanan akan menjadi sektor paling kritikal. Maka petani adalah barisan depan. Kalau barisan depan kita masih lagi kena beli apa yang Shimir kata 20 kilo guni padi yang sebenarnya 3-4 kilo adalah padi kosong. Kalaulah kena beli lagi padi yang sama. Dan dia kata kalau setiap tahun saya lempar 40% benih yang sebenarnya benih penipuan. Bukan saja kami rugi dari segi duit, kami rugi dari segi alamnya. Di mana padi tipu ni menghasilkan rumput lalang yang lebih tinggi, padi angin ni, dan dia membunuh kesuburan 60% padi original. Jadi dia kata apa yang tinggal kepada petani? Saya cakap ni dia menjadi bukti